Anak kita lahir-lahir saja pegang smartphone, pegang tablet, main game. Itu pun ya, puak-puak walaon ni tak bersyukur duduk dalam negara kita. Tak bersyukur. Masih lagi susah. Rasa susah. Nak makan susah. Anak-anak dia kelaparan. Setro dia kata hidup kita susah. Hidup kita susah. Tapi cuba tengok setro dia. Body masing-masing. Tengok Apple Masam body macam mana. Ya? Tengok Salim iklim tu. Engkau bagai Salim iklim tu kan. Tengok badan macam mana. Tengok yang seorang lagi tu, yang dia kata dah mengaku keluar Islam dulu tu, tengok badan macam mana. Tengok ikan buntal tu badan macam mana. Yang duk kata hari-hari dia susah tak makan. Tengok badan masing-masing, saudara. Tak bersyukur. Hari-hari duk meratip Perdana Menteri tandas. Sebab apa? Sebab Perdana Menteri tolong bersihkan tandas anak-anak mereka. Perdana Menteri tolong baiki, ya, bagi selesa tandas anak-anak mereka. Bapak dia bercakap ini Perdana Menteri tandas. Perdana Menteri bagi tahu anak-anak kau kalau layak masuk universiti, tak ada duit, tak apa, masuk. Pihak universiti diminta supaya terima semua. Bakal-bakal mahasiswa nak masuk, kalau tak ada duit pun masuk, panggil, jangan tolak. Itu pun dia kata Perdana Menteri zalim, meminggirkan orang Melayu. Perdana Menteri kata di semua sekolah agama, pelajar-pelajar Islam belajar kitab 40 Imam Nawawi. Mereka kata apa? Ini Perdana Menteri pro-Israel. Bini dia pro-Israel. Setiap bulan Perdana Menteri buat pengajian ilmu agama di Seri Perdana, jemput ulama dalam negara, jemput ulama luar negara, jemput guru-guru pondok seluruh Malaysia seperti minggu lalu. Setiap minggu dibuat di Seri Perdana. Dia tak duduk Seri Perdana. Walaupun Den Cirit dah renovate Seri Perdana 38 juta lebih, nak bagi cantik Den Cirit buat untuk dia duduk, konon-kononnya dia jadi Perdana Menteri lama. Siap aja Anwar jadi Perdana Menteri. Tapi Anwar tak duduk. Rumah yang telah seperti mahligai, seperti syurga di dunia ini, Anwar tak duduk. Mungkin Anwar rasa malu dia nak duduk atas darah titik peluh rakyat Malaysia yang telah digunakan oleh Den Cirit. Tak tergamak Anwar nak duduk dalam rumah yang 38 juta di situ adalah duit yang dikikis, yang diperah daripada rakyat Malaysia yang pada ketika Covid itu mereka mengangkat bendera putih tak makan. Tergamak pemimpin gunakan duit rakyat ketika itu. Rakyat merengek, rakyat bantu rakyat. Rakyat merengek nak makan. Tolong kami nak makan. Jeritan mereka tidak ada dengar. Akhirnya mereka angkat bendera putih supaya orang tengok rumah ini tak ada makanan. Anak kami nak makan. Anak kami nak menyusu. Maka NGO pergi. Itu rakyat bantu rakyat. Ketika itu Perdana Menteri main golf. Ketika itu Perdana Menteri kaut duit repair rumah dia 38 juta, saudara. Anak-anak muda nak duit, tak ada masalah. Kamu ada kesimpanan KBSP, ada kan? Okey, keluarkan. Tak cukup, keluar kali kedua. Tak cukup, keluar kali ketiga. Kalau 38 juta itu tidak dibuat untuk mencantikkan kediaman Perdana Menteri, rakyat tak perlu keluar dari KBSP. Tetapi kita patut itu menjadi pemimpin sebangsat itu. Sebab apa dia bangsat? Sebab dia jadi pemimpin perencana khianat. Sebab itu dia jadi pemimpin yang bangsat, satu-satunya Perdana Menteri yang paling singkat pernah memerintah negara kita. Tapi ada juga yang tidak ada akal, tidak ada fikiran, masih lagi mahu dia jadi Perdana Menteri. Tidak belajar langsung daripada apa yang Tuhan tunjukkan. Tuhan tunjuk terang-terang depan mata kamu apa yang dia buat sewaktu dia jadi Perdana Menteri. Mana hebatnya Melayu ketika itu? Apakah dia pemimpin Melayu nak jaga Melayu ketika itu? Hanya kerana kamu dapat keluar dari KBSP, maka dialah penjaga Melayu. Hanya kerana dia berjaya tutup masjid waktu Covid, dialah pejuang Islam. Hanya kerana dia buka genting judi waktu Covid, dia pejuang Islam. Apakah kerana dia meningkatkan cabutan judi 8 kepada 22, maka dia pejuang Islam.
Apakah kerana dia membenarkan pesawat Israel lalu atas ruang udara kita, pesawat Israel lalu atas serban Haji Hadi, maka dia dianggap sebagai pejuang Islam? Tak ada akal ke kita, saudara? Ini bukan isu politik lagi. Ini isu maruah kita. Hari ini maruah umat Islam ditekan. Maruah umat Islam telah dipersendakan di bumi Palestin. Kita di Malaysia ini menggunakan isu Palestin untuk kepentingan parti politik. Sampai ke dalam parlimen pun fitnah menggunakan isu Palestin. Semalam ahli parlimen Arau Melayu Islam dalam parlimen tunggang isu Palestin dengan menuduh ahli parlimen daripada Pakatan Harapan menyokong Israel. Sedap mulut dia keluar fitnah, kemudian tarik balik. Itu akhlak Islam ke? Patut kita malu. Kita orang Melayu, kita orang Islam, kita boleh memfitnah seorang yang bukan Islam. Apakah kita boleh fitnah seorang yang bukan Islam? Sengaja timbulkan provokasi. Sebab bila aku fitnah dia, dia akan marah. Bila dia marah, kita akan gunakan kemarahan itu sebagai emosi untuk menyatakan, tengok orang bukan Islam melenting bila kita sebut pasal Palestin. Yang sebenarnya kamu menggunakan isu Palestin untuk nak fitnah mereka, nak provoke mereka supaya mereka marah. Bila mereka marah, kamu beritahu penyokong-penyokong umat Islam dan penyokong kamu yang bodoh-bodoh ini untuk menyatakan, tengok, bila sebut pasal Palestin, orang DAP akan marah. Tentulah mereka marah sebab mereka difitnah. Terang-terang semalam, saudara, terberau menyokong Israel. Maka dia terpaksa bangun sebab dia pun ada maruah. Apakah kamu ingat orang Islam saja ada maruah? Orang bukan Islam tak ada maruah? Dia bangun, dia pertahankan maruah dia. Akhirnya kamu minta maaf. Tak malu ke? Tak malu ke Arau kamu minta maaf kepada bukan Islam? Kalau kamu betul ada maruah, kamu takkan minta maaf. Tapi sebab kamu tahu bahawa kamu telah memfitnah, maka kamu terpaksa minta maaf. Minta maaf tidak masalah, saudara. Ini undang-undang dunia. Peraturan dalam parlimen, bila speaker kata minta maaf, okey, boleh minta maaf. Tetapi apakah dia selamat dengan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Walaupun orang itu bukan Islam, kamu tetap berdosa, wahai syaitan, memfitnah orang bukan Islam. Bahkan dosa kamu lebih buruk dan lebih jahat berbanding orang lain. Sebab apa? Bila kamu memfitnah orang bukan Islam, orang bukan Islam akan melihat, apakah ini ajaran Islam? Jahat, saudara. Tunggang isu Palestin untuk cetuskan perbalahan. Tunggang agama untuk cetuskan perbalahan. Tuding jari kepada orang bukan Islam. DPKP. Ini semua satu benda yang dikeluarkan hanya untuk mencetuskan pergaduhan, perbalahan. Bila berlaku perbalahan, kamu akan kata ke penyokong kamu, tengok orang bukan Islam marah kat kita. Ya, sebenarnya kamu bodoh. Kamu yang suka bermusuh. Kamu yang suka berperang. Sebab itu puak-puak ini cukup seronok dan cukup marah bila ada orang membantah sekolah-sekolah yang bersolidariti dengan Palestin, yang berikan senjata mainan kepada sekolah. Bila kerajaan kata boleh solidariti, tapi jangan gunakan apa-apa senjata dan sebagainya. Oh, mereka marah. Tengok, kita nak kerajaan nak hasut pelajar-pelajar supaya jangan sokong Palestin. Tengok dia pusing macam mana. Semua perkara nak ditunggang. Tak ada apa pun yang tak ditunggang. Sebab tu dah beberapa minggu dah parlimen bersidang. Apa poin ahli parlimen mereka bercakap dalam parlimen yang melibatkan isu dasar dan polisi? Tak banyak salah. Dia main sentimen. Agama, kaum, Palestin. Jadikan modal. Bila berdepan dengan Anwar, hilang semua pemimpin mereka. Kemarin dalam sesi PMQ, sebelum Anwar datang, waktu Anwar berada di luar negara, masing-masing bercakap dalam parlimen. Haji Hadi bercakap berapi-api, takkankan tua. Pumpang bercakap Haji Hadi, duk mengatakan Anwar Ibrahim. Selang-seli dengan Al-Quran, selang-seli dengan hadis, duk mengatakan Anwar Ibrahim. Banjur Deng Cirit pun macam tu. Samalah Ketua Pemangkas Hamzah pun macam tu. Bila tak ada Anwar Ibrahim, bila ada sesi Anwar Ibrahim hadir, sekor pun tak ada. Bacur dan dayus puak-puak ini yang berani baling batu, sorok tangan. Orang yang kamu duk tuduh-tuduh, bila berdepan dengan kamu,
Hilang telur-telur kamu. Cakap di belakang, cakap depan-depan penyokong, oh kamulah hebat. Kamulah terpaling Palestin. Sebab itu Anwar, dia malas layan. Bukan dia tak tahu kecaman yang kamu berikan kepada dia. Tetapi Anwar tahu, kalau dia layan, isunya akan berpanjangan. Bagaimana isu Palestin ini akan jadi isu politik yang berpanjangan dalam Malaysia. Maka fokus Anwar akan hilang. Kalau duk layan kata-kata Haji Hadi, tak perlulah Anwar layan. Nak jawab Ujar Hadi tu biar kita orang bawah ni lah. Biar kita-kita di bawah ni. Setakat level Haji Hadi tu, tak perlulah Anwar jawab. Kita orang boleh jawab. Hujah bodoh macam tu, biar kita orang ke depan. Semalam tengok dalam parlimen. Nak kelakar pun kelakar kan, nak marah pun ada. Tu ketereh tu, tak habis-habis tunjuk bodoh dia. Malu saya bekas tentera juga. Dia tu bekas pegawai tentera. Tak apalah dia pegawai kan, hebat. Kan? Katanya 2 bintang. Tak tahulah bintang mana dapat 2 bintang kan. Tapi bila orang cakap bahasa Inggeris sikit, dia tak faham. Ada juga pegawai tentera yang tak boleh bahasa Inggeris. Tapi tak apalah, tentang bahasa, tak tahu bahasa tak apalah, tak kisah sangat. Tapi hujah yang kau bawa dalam parlimen tu memalukan. Sebelum ini dah berapa kali dah. Sebelum ni dia juga masuk dalam parlimen duk cerita dia bagi sumbangan kepada orang mati, bagi sumbangan kepada majlis-majlis kahwin, nak claim kerajaan. Dia ziarah orang mati, bagi derma kepada waris si mati, ungkit dalam parlimen. Nak mengatakan dia dah susah lah. Saya ni dah susah dah, saya ahli parlimen, saya dah tak cukup makan dah ni. Duit saya habis bagi rakyat, tak ada duit dah. Minta peruntukan dengan Perdana Menteri. Nak level ahli parlimen. Yang itu pun boleh menang dekat kereta ni. Boleh menang saudara. Bertanding di Kelantan ni, ya, letak gantung solar dalam pun boleh menang sebagai logo. Ya. Tapi bila dah menang, itulah yang rakyat Ketereh dapat wakil dia. Pernah dengar cerita pasal pelaburan? Pernah dengar cerita pasal nak membangunkan daerah Ketereh? Tak ada. Dia cerita pasal diri dia. Saya ni tak ada duit dah, habis dah duit saya, gaji bukan besar. Pencen pegawai tentera pun tak banyak, gaji ahli parlimen allowance pun tak banyak. Ada dapat gaji ni allowance, saya dah bagi tengok orang mati, saya bagi majlis kahwin, saya bagi duit, habis dah duit saya. Mintalah pihak Mac, tolonglah bagi duit. Tu ahli parlimen yang kau orang ada. Dan dia akan gunakan alasan itu, tidak boleh membangunkan kawasan dia, dia akan guna alasan ini ya. Saya nak bantu rakyat, saya nak bangunkan kawasan ni, tapi saya tak ada duit. Pihak Mac tak bagi duit. Duit saya habis saya bagi pada orang mati. Setiap hari berpuluh-puluh orang mati kawasan saya ni. Tak tahu wabak penyakit apa yang ada kerja dia tu. Hari-hari berpuluh-puluh orang mati. Apakah ini standard ahli parlimen nak kita ada dalam Malaysia ni? Nak bangunkan negara kita. Tak payah negara lah, nak bangunkan kawasan masing-masing pun. Apakah ini level yang anda semua perlukan, yang anda pilih? Langkawi macam tu juga. Daripada kuah ke Langkawi, kenapa tak buat mati? Lepas tu dia sibuk bagi tahu dengan seputih ke apa? Bagi tahu dengan datang ke Langkawi. Kan? Tak berpakaian pun tak apa. Seorang tua Melayu Islam ya, bercakap dengan seorang wanita muda daripada dia ya, bukan Islam, bukan Melayu, untuk datang ke Langkawi, tak apa tanpa pakaian. Mana akhlak? Mana maruah? Kalau tak malu dengan agama Islam, kalau tak malu pun dengan bangsa sendiri, bangsa Melayu, malu dengan usia cukuplah. Kamu tu tua dah. Yang kamu cakap ni wanita yang bukan Melayu, yang bukan Islam, muda daripada kamu. Kamu boleh kata macam tu dalam parlimen. Mana maruah? Pemimpin yang tak ada maruah seperti inilah orang undi dia jadi pemimpin. Sebab itu jangan pelik kalau rosak saudara, rosak negara ini. Sebab bila ramai kita angkat orang yang tidak ada maruah sebagai pemimpin. Maruah sebagai pemimpin kerajaan atau maruah sebagai pembangkang. Sama aja. Semua mereka itu pemimpin di kawasan masing-masing. Jadi kerajaan pun tak ada maruah. Bila dia jadi pembangkang pun tak ada maruah.
Waktu jadi kerajaan, maruah pun hilang. Sembang aja pasal Melayu, sembang aja pasal Islam, tapi semua tergadai. Yang kamu penting waktu itu, jawatan kamu, kedudukan kamu, jawatan kawan-kawan kamu. Tak cukup menteri, tambah menteri. Itu yang penting bagi kamu. Hari ini bila dah kuasa dicabut oleh Allah SWT, baru hari ini meroyan seolah kamulah pejuang rakyat yang sebenar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan. Nak tanya bendera Palestin belakang tu. Dia punya segitiga tu warna pink ah. Apa dia? Bendera Palestin belakang tu. Oh, ada warna pink ah segitiga tu. Dia bukan warna pink. Kalau kita tengok baju saya ni tu macam warna pink kan. Yang sebenarnya bukan pink kamera saya ni. Kamera saya ni kalau merah dia jadi macam pink. Saya pun tak tahu. Dia kadang-kadang kena beli handphone baru dah tu sekarang tu. Bukan, dia mungkin setting color. Color baju saya tu macam pink, belakang pun macam pink. Kalau bawan kalau hang terpilih lah. Kalau hang disuruh hang nak pergi lah. Dia ni ialah benda yang melibatkan agama kita ni, kalau dah kata orang tu jatuh wajib, engkau nak ke tak nak kau kena pergi. Kan? Apatah lagi kalau kita sendiri rasa, kalau kita walaupun bukan muda lagi, tapi bukan maknanya tidak boleh memberikan sumbangan, betul tak? Yang muda, cara muda, yang dah tua pun di Palestin sana pun, yang tua-tua pun pikul senjata juga. Tapi ada juga veteran tentera yang nak pergi. Ya, bukan nak. Kalau melibatkan agama Islam, nak tak nak kewajipan daripada kita sebenarnya. Macam negara kita lah. Negara kita ni katalah, na'udzubillah. Sekiranya ada pihak tentera bukan Islam, negara bukan Islam, nak takluk negara kita. Engkau nak ke, suka ke tak suka, jatuh kewajipan engkau mempertahankan. Kerana mempertahankan negara itu wajib. Mempertahankan negara wajib, apatah lagi mempertahankan agama. Di Palestin ni isu dia mempertahankan agama. Mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Apatah lagi itu adalah bumi mereka, wajib bagi mereka. Sama ada mereka tak suka berperang ke, tak berani ke, jatuhnya wajib. Kecuali adalah macam di zaman Nabi dulu pun, tak semua orang Nabi bawa perang. Tak semua Nabi bawa pergi berperang. Di situ dia ada kategori nak pergi perang ni pun bukan boleh semua. Oh jom perang, pergi semua, tak ada. Ada yang pergi, ada yang tak pergi. Yang tak pergi apa dia buat? Dia bukan tak membantu, dia membantu. Di zaman Nabi dulu, yang tak pergi, lelaki yang tak pergi, orang tua-tua yang tak pergi, okey, jaga rumah, jaga kampung. Kita orang nak perang ni, kamu jaga kampung. Yang mana okey, jaga kamu ada keluarga yang perlukan kamu jaga, kamu tak payah pergi, kamu jaga keluarga. Mana yang tak pergi tu pun dia membantu juga. Ya, betul lah pasal Masjidil Aqsa tu kan kiblat pertama kita umat Islam lah. Betul tak, Bawan? Betul. Masjid Al-Aqsa tu disebut dalam Quran. Betul. Benda tu disebut dalam Quran. Itu yang menjadikan kewajipan. Bukan hanya mempertahankan bumi Palestin, tapi mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Bagi Bawan lah, kita lari daripada soal pertama tanya pasal soal politik apa ke. Bagi Bawan lah, wajar ke kalau macam Perdana Menteri kita kata dia nak buat two state Buat apa? Two state. Maksudnya dia nak buat macam nak berdamai, tapi tanah tu macam dia bagi dekat setengah Palestin, setengah Israel. Darab maksud saya two state. Yelah, maknanya nak pecahkan pada dua negara lah, maksudnya macam tu. Ya, betul. Bagi Bawan, tak pernah engkau tak macam benda tu dulu pernah zaman Yasir Arafat dah benda ni. Diorang cuba nak hentikan peperangan dengan cara rundingan macam tu.
Kan? Masa zaman Yasir Arafat dah benda ni. Tapi main dengan Yahudi ni, kau buatlah perjanjian apa pun dengan dia. Kau bagilah macam mana pun bahagian tanah, dia tak akan ikut. Yang sebenarnya dia nakkan Masjid Al-Aqsa tu. Memang Masjid Al-Aqsa tu tapi Dah lama dah. Dulu ada macam-macam perjanjian dia buat. Perjanjian Camp David lah. Atas-atas nama banyak perjanjian. Semuanya dilanggar oleh Zionis. Ya, betul memang. Sebab tu umat Palestin dah habis mengalah dah. Sebenarnya nak katakan Islam tidak mengalah. Islam pun ada mengalah. Islam pun bertolak ansur. Nak elak dia peperangan. Tapi main dengan Zionis, engkau bila kau bertolak ansur, dia ambil kesempatan. Ada perjanjian damai. Perjanjian damai. Ada langgar. Sebab tu lah Palestin, pejuang-pejuang Palestin ni dia nak tuntut tanah dia balik. Dia nak tuntut tanah dia balik. Dia nak tuntut ni hak kita. Kalau benda yang belum jadi hak, engkau nak tuntut macam mana? Kan? Sebab itu yang kita lawan. Di propaganda mereka kata mereka tuntut hak dia. Tapi kita kena tanya dia, kalau nak tuntut hak, dia mesti jadi hak kamu dulu, baru boleh kamu tuntut. Sekarang ni masalahnya, itu tidak lagi menjadi hak kamu. Benda tu dah lama, dia setujui dulu pembahagian. Kan? Nak ikutkan kita dah habis tu langsung dah. Nak ikutkan dia Israel ni, Yahudi Zionis ni, dia tidak ada negara. Dia tidak ada langsung negara dia sebenarnya. Dia boleh satu tempat dia pergi. Dan banyak negara dia pergi semua kena halau. Jerman halau dia, pernah halau dia, Perancis pernah halau dia. Banyak negara tolak dia. Akhirnya dia duduk di Palestin. Kemudian ada perundingan supaya bagi dia tanah. Kan? Tapi itulah. Buatlah perjanjian apa pun, orang-orang macam ini, dia takkan patuh dengan perjanjian. Siapa nama tadi? Fitri minta maaf lah Fitri. Bukan saya turunkan ya. Mungkin lain anda tak bagus. Fitri, naik balik. Tak. Sorry. Saya naik sat. Kau dalam kereta ke? Dalam kereta. Kereta sat ni. Itulah tu pasal lain kau tak bagus. Sebab ada satu dia dekat kawasan pendalaman ni. Bagi saya pandangan saya tak tahu bawaan rasa setuju ke tak setuju ke, itu terpulang pada Wan lah. Pasal dia pandangan orang lain beza. Bagi saya lah tak perlu tak perlu ada perundingan untuk Israel, pasal itu memang hak tanah Palestin dan Israel hanya sebagai pendatang. Macam kita di Malaysia contoh kita orang Malaysia, tiba-tiba orang negara lain nak tanah kita. Kita cakap tak boleh, ni tanah Malaysia, kita tak boleh nak bagi. Tapi dia paksa macam dia nak juga, tapi dia buat secara halus. Dia akan mula daripada secara halus, lepas tu dia akan, bila dia dah geram, dia akan buat secara kasar. Tengok macam Israel buat tu. Macam kita yang tidak berada di Palestin sejak daripada awal lagi. Kadang-kadang kita tak tahu sejarah di sana kan. Dan apa yang dilakukan oleh orang sana, kadang sebab apa mereka dulu nak berpakat, nak bagi-bagi kawasan, dulu berlaku sebab apa kita tak tahu. Sekarang ni pada kita, dia malah kalau ada hak negara tu, kita punya kena pertahan lah.